Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan ini untuk kita berbincang sedikit tentang beberapa perkara yang perlu kita sebagai setiap Muslim dan mukmin perlu kita fahami, perlu kita hargai di dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang pelaksanaan hukum dalam agama kita. Hukum yang merupakan sebahagian daripada sebuah syariat yang begitu indah, yang begitu lengkap dan sempurna. Satu syariat yang relevan, kekal sesuai dengan keperluan manusia sepanjang zaman. Biarpun berlaku perubahan, biarpun berlaku peristiwa-peristiwa yang mendatang, yang pada ketikanya dalam keadaan yang tertentu menyebabkan norma-norma kehidupan kita perlu dibuat penyesuaian dengan tujuan agar syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini tetap dapat dilaksanakan dan tujuan serta matlamatnya tetap dapat dicapai. Terutama dalam suasana kita pada hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran, pelbagai kesulitan yang menyebabkan kehidupan ini wujud kesempitan-kesempitan yang tertentu. Namun kita insya-Allah akan melihat betapa syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini diatur begitu rupa sehinggakan kesempitan-kesempitan itu tidak mengganggu dan tidak memusnahkan keseluruhan syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ini insya-Allah kita akan lihat bersama dan kita akan dapati, saya harapkan kita akan dapat menyedari betapa syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan sesuatu yang diatur supaya manusia ini dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah dengan sebaiknya. Bukan semata-mata menjalankan sesuatu kewajipan itu kerana nak melaksanakan kewajipan, tetapi melaksanakan sesuatu kewajipan itu untuk menghasilkan kebaikan. Kebaikan dalam hubungannya dengan penciptanya, dan juga kebaikan untuk dirinya sendiri sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, terutama dalam kehidupannya bermasyarakat. Kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala yang kita anuti ini merupakan agama yang cukup memberikan penekanan kepada kesejahteraan hidup bersama sesama manusia. Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengatur agamanya untuk dijadikan pegangan umat yang beriman ini, sebenarnya bukan kerana Allah memerlukan ketaatan kita. Apabila kita diwajibkan untuk mendirikan salat sebagai contoh, bukanlah kerana Allah perlukan salat kita. Bukan kerana Allah itu akan menghadapi kesulitan kalau hamba-hambanya ini terus berdegil tidak melaksanakan ketaatan. Tidak. Tetapi jika kita melihat semua dalil yang ada, semua nas sama ada dalam Al-Quranul Karim, maupun apa yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahawa segala peraturan yang ditetapkan oleh Allah, seluruh syariat yang dilakarkan oleh Allah itu sebenarnya bertujuan untuk menetapkan kebaikan untuk manusia itu sendiri. Dalam arti kata lain, saudara-saudari sekalian, syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu bermatlamatkan kesejahteraan untuk manusia. Kerana syariat Allah itu diperlukan oleh manusia, bukan diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dalilnya sebagai contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah perintah Allah dan sahutlah ajaran Rasul Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu itu diajak kepada satu agama yang membuat kamu hidup. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila kamu itu dipanggil, diajak
dijemput kepada satu agama yang yuhyikum, membuat kamu hidup. Bermakna agama Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan sesuatu yang Allah tetapkan untuk menolong Tuhan, tidak. Bukan untuk memelihara Tuhan daripada kemudaratan, jauh sekali. Sebab Allah Maha sempurna, Maha suci Allah dalam segala kekuasaannya, dalam segala kekuatannya. Tetapi tujuan agama itu untuk buat kamu hidup. Dan kalau kita buka kitab-kitab tafsir, kita melihat penerangan yang diberikan oleh para ulama dalam mencari apa sebenarnya dimaksudkan oleh ayat ini, kita akan dapati bahawa maksud ayat ini ialah agama itu yang menjadikan kehidupan kita ini penuh makna dan penuh erti. Ya, lima yuhyikum, satu agama yang buat kamu hidup, maknanya agama yang menjadikan kehidupan kamu ini penuh dengan kesejahteraan. Satu agama yang menjadikan perjalanan hidup kita, masing-masing kita dengan tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah, menjadi kehidupannya yang bukan setakat menerima kebaikan, tetapi memberikan kebaikan. Sebab itu kita melihat di antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta satu makhluk yang bergelar manusia, dan kita tahu kisah ini semua, ya. Sebelum dijadikan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memaklumkan kepada para malaikat, ya, bahawa Allah ingin menjadikan satu makhluk yang telah Allah tetapkan tugasnya, yang telah Allah tentukan peranannya, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini makhluk yang menjadi khalifah. Makna khalifah maknanya sebagai wakil Allah. Yang Allah lantik, yang Allah serahkan satu tanggungjawab dan amanah yang besar menjadi khalifah di bumi. Maknanya inilah makhluk yang diamanahkan untuk mengatur kehidupan dunia ini, menjadi kehidupan yang sejahtera. Jadi kerana Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, dan itu peranannya, menjadikan manusia sebagai khalifah dan itu kewajipan serta tanggungjawabnya, Allah mengatur syariat yang Allah tetapkan ke atas manusia merupakan khalifah ini. Pastinya syariat itu bermatlamat supaya manusia ini mampu menjalankan tugas khalifah itu dengan baik, bukan kerana Allah perlukan, ya. Maka sebab itu kita melihat para ulama telah menegaskan, ya, bahawa apabila kita mengkaji syariat Allah Subhanahu Wa Taala keseluruhannya, kita mengkaji hukum-hukum yang Allah tetapkan, kita mengkaji dalil-dalil yang Allah turunkan, sama ada ayat Al-Quran yang diwahyukan maupun hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati seperti mana yang ditegaskan oleh para ulama kita daripada dulu lagi, mengatakan bahawa syariat Allah itu keseluruhannya adalah untuk maslahat manusia. Di mana ada maslahat manusia, di situlah ada syariat Allah. Dan begitu sebaliknya, di mana ada syariat Allah, di situlah ada maslahat untuk manusia. Kita akan dapati itu dibincangkan oleh para ulama kita daripada dulu lagi, antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, disebut oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam. Kedua-dua ini sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i kita. Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam yang terkenal sebagai seorang pelopor, orang pertama yang mengarang satu kitab khas mengenai maslahat manusia yang dikaitkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, itu menjadi buku standard yang kemudiannya dikaji, dihuraikan, dilanjutkan perbincangannya oleh ulama-ulama yang datang selepas beliau, ya, walaupun daripada mazhab yang berbeza. Syariat itu penuh dengan maslahah untuk manusia, seperti mana yang banyak ditekankan oleh Al-Imam Syatibi, ya, seorang ulama terkenal daripada mazhab Maliki yang juga merupakan di antara, kita kata, jagoan, ya, ilmuwan yang membincangkan tentang keperluan syariat itu untuk mencapai matlamatnya dan tujuannya, iaitu untuk mencapai maslahat bagi kehidupan manusia. Begitu dalam mazhab Hambali sebagai contoh, Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab-kitab mereka banyak menekankan. Maka sebab itu kita dapat memahami sebagai umat Islam betapa signifikannya, ya, ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang membawa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan? Ayat itu saya rasa hampir setiap orang daripada kita dah pernah dengar, selalu dengar, malah ramai daripada kita yang menghafalnya, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan begitulah, rahmat daripada Allah bukan hanya dalam bentuk rezeki Allah curahkan
banyak pada kita, bukan setakat itu. Rahmat daripada Allah bukan dalam erti kata hanya bila manusia ini buat dosa minta ampun Allah ampunkan. Itu juga rahmat daripada Allah. Tetapi lebih daripada itu, dalam susunan hukum dan peraturan agama yang kita melihat ada perkara yang wajib kita lakukan, ada perkara yang perlu dan mesti kita tinggalkan. Bagi orang yang tidak faham melihat ini peraturan yang melecehkan kehidupan kan? Itu kena jaga, ini kena jaga, itu tak buat dosa, ini kalau lakukan apa ini haram dan sebagainya. Tetapi sebenarnya di sebalik syariat itu mengandungi maslahat yang besar untuk kehidupan kita. Dan itulah maksud di sebalik perutusan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan di antara keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala ini yang kita katakan matlamatnya, tujuannya yang hendak dicapai ialah untuk mencapai maslahat bagi kehidupan manusia. Sehingga kan syariat Allah Subhanahu wa taala itu terangkum dalam sebahagian daripada terutusnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara elemennya ialah betapa dalam susunan tertib hukum ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa bukan tujuan Allah itu untuk menyusah-nyusahkan hidup kita sebagai manusia, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menginginkan kamu itu berhadapan dengan kesulitan. Yalah, dalam sebahagian hukum zahirnya seolah-olah hukum itu buat kita perit kan. Sebagai contoh, ya, bulan Ramadan setiap tahun bila datang selama 29 hari, 30 hari, kita diwajibkan menahan diri. Daripada mula waktu fajar, subuh sampailah tenggelam matahari, berapa jam yang ada, kita disuruh menahan diri, makan tak boleh, minum tak boleh, laparlah, hauslah. Kita rasa keperitannya bukan satu yang senang, terutama bagi orang yang tidak biasa berpuasa itu. Nah, tetapi kita melihat di sebalik hukum yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah sebenarnya inginkan kamu mendapat kemudahan. Bukan Allah inginkan kesulitan ataupun kesusahan untuk kamu. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada para sahabat yang dipilih untuk diutus menjadi wakil Nabi mengajar agama kepada masyarakat-masyarakat yang memeluk agama Islam pada ketika itu yang jauh dari Madinah. Nabi berpesan kepada sahabat yang diutus jadi guru-guru ini. Nabi kata apa? Yasiru wala tu'asiru. Kamu hendaklah mudahkan, jangan susahkan. Ya. Tapi saya katakan tadi bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan rahmat, penuh dengan maslahat dan kebaikan yang hendak dicapai untuk manusia, agama yang melihat kepada kemudahan, bukan agama yang hendak menyusah-nyusahkan. Ini perlu kita fahami dengan jelas, ya, supaya kita tidak bingung, tidak terperangkap di antara dua perkara yang zahirnya seolah-olah bagi kita ini bercanggahan antara satu dengan yang lain, ya. Begini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada yang mempersoalkan agama ini sebenarnya mana yang lebih utama antara kepentingan agama dengan kepentingan manusia. Maka sebahagian daripada kita bila ditimbulkan dengan persoalan yang seperti ini, pastinya bila dihadapkan dengan mana lebih utama. Kita sebagai orang Islam, ada kepentingan agama dan ada kepentingan manusia. Kita boleh jangkakan bahawa secara spontan ramai daripada kita akan mengatakan kepentingan agama lah Ustaz, ya, patutnya diutamakan daripada kepentingan manusia. Sebab kalau kita kata kepentingan manusia itu termasuk keinginan nafsunya, ya, selera hidupnya. Sebab itu manusia ini kalau dibiarkan hanya memikirkan kepentingan dirinya, akan banyak keperluan agama itu dipinggirkan ataupun diketepikan, ya. Tetapi kita perlu faham bahawa bukan begitu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, dalam pelaksanaan hukum agama, kita memang perlu jangkakan terdapat sedikit kita kata bebanan. Ya? Tidak ada artinya kalau ada sesuatu kewajipan, sesuatu perintah yang perlu kita ini laksanakan. Tak ada artinya kalau perintah-perintah itu tidak ada bebanan langsung. Itu istilahnya perlu ada taklif. Barulah ada nilai dalam ketaatan yang kita lakukan. Sebagai contoh, tadi saya sebutkan contoh tentang berpuasa. Ada laparnya, ada penatnya, ada hausnya. Itu bebanan. Itu taklif. Ya?
Tetapi itu taklif yang boleh kita laksanakan, malah bagi orang beriman kita diajar untuk melihat kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan, maslahat yang lebih utama yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak kita capai di sebalik pelaksanaan puasa yang mengandungi sedikit bebanan itu. Contoh juga, ibadat solat pasti ada bebanannya. Pasti bagi kita, kalau kita melihat ukur dari segi kepentingan persendirian kita sebagai manusia, sedikit sebanyak solat itu mengganggu urusan kerja kita, ya, mengambil masa kita, ada kesan kepada jadual harian kita, ya kan? Pagi nak kena bangun, ngantuk macam mana pun, subuh sebelum matahari terbit kita kena bangun dulu, ya. Tengah hari, waktu tengah sibuk, tengah panas, salat zuhur mesti dikerjakan, begitu asar, maghrib dan isyak. Ada bebanannya. Ada, kita kata, yang perlu dirasakan sebagai bentuk taklif. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, ya, dalam syariat yang diaturkan. Kalaulah bebanan itu sampai kepada satu peringkat yang sama ada mengancam nyawa, membahayakan keselamatan, ataupun malah boleh menimbulkan kesulitan yang amat sangat dalam kita meneruskan kehidupan kita, maka pelaksanaannya itu diberikan keringanan. Ada sebahagian kita kata kewajipan perintah agama itu yang malah boleh diketepikan, tidak perlu dilakukan. Sebagai contoh, puasa wajib. Kita faham, salah satu daripada rukun Islam, ya. Ada bebanannya. Sebab itu tujuan taklif, lapar berdahaga. Susah? Ada kesulitannya. Tetapi kalau sampai peringkat puasa itu kalau dilaksanakan oleh sebahagian orang dalam keadaan yang tertentu, boleh menjejas nyawanya, ataupun mengganggu keselamatannya, ataupun menjejas kesihatannya kerana penyakit dan sebagainya, ya, ataupun menyebabkan kesulitan yang amat sangat bagi orang yang bermusafir. Sebagai contoh, kalau hendak memaksa diri berpuasa dalam keadaan tertentu kerana pelayaran dan perjalanan itu menimbulkan kesulitan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa, walaupun asalnya satu kewajipan. Diberikan keringanan. Kalau yang sakit dijangkakan boleh baik selepas Ramadan, qada nanti lepas Ramadan bila dah sembuh. Yang sedang bermusafir ketika Ramadan, selepas Ramadan selesai safarnya ataupun pelayarannya, qadakan. Bagi orang yang berpenyakit dan tidak dijangkakan sakitnya akan sembuh kerana umur yang lanjut mungkin, kerana sakitnya itu jenis sakit yang kronik yang sudah tidak dijangkakan akan sembuh mungkin, maka digantikan dengan fidyah. Tak wajib puasa langsung pun dan tidak wajib untuk diqadakan puasa itu. Sebagai contoh, ibadat haji, ya, itu satu ibadat yang wajib bagi orang yang mampu. Nak melaksanakan haji itu ada bebanan kan? Pasti ada bebanan. Sebab itu sebahagian daripada taklif yang Allah tetapkan ke atas kita. Dahlah kumpul simpanan duit sampai masa perlu berangkat, siapkan bekalan, ya kan? Perjalanannya jauh, berpisah daripada keluarga, di sana bersesak-sesak, cuaca kalau panas sekali, ya, kalau sejuk mungkin mencengkam tubuh kita, menggigil melaksanakan ibadat, macam-macam cabaran. Orang yang pergi haji untuk satu tempoh merasakan dia jauh daripada keluarga dan tidak ada jaminan dia akan selamat kembali, bertemu kembali dengan orang-orang yang dikasihi. Ada bebanan. Tetapi wajib tetap wajib, diperintahkan oleh Allah kerana ada maslahat besar yang hendak dicapai. Maslahat rohaninya, maslahat agamanya, maslahat kehidupan dunia dan akhiratnya. Tetapi tidak sampai peringkat membebankan yang di luar kemampuan kita. Apabila seorang itu sebagai contoh kerana sesuatu halangan, ya, kita boleh baca dalam kitab-kitab fikih, bila ada kemampuan sekalipun tetapi perjalanannya itu ada bahaya, maka kewajipan itu digantung ataupun ditangguhkan, ataupun malah kalau bahaya itu dijangkakan tidak akan hilang, maka kewajipan itu akan gugur. Ya, yang kita hendak tekankan di sini ialah bahawa antara hak agama dengan kita kata keperluan hidup manusia, dia bukan satu yang perlu kita pilih satu dan antara dua. Bukan bermakna kalau pilih kepentingan dan keperluan agama kita mesti mengenepikan kepentingan hidup sebagai manusia. Ataupun kalau kita mementingkan keperluan kita, kepentingan keselamatan kita, kita mesti mengabaikan keperluan agama. Agama Allah tidak diatur begitu rupa. Ini yang saya rasa kekeliruan yang mungkin sebahagian daripada kita hadapi. Ya? Kita diomokkan dengan persoalan yang buat kita bingung. Sampaikan kita mengatakan, okeylah agama itu lebih penting. Sebab apa? Itu untuk hidup akhirat kita yang kekal abadi. Dunia hanya sementara. Ketepikan hak dan maslahat diri kita.
Islam tidak merupakan agama seperti itu. Malah kalau kita melihat, ada orang mengatakan, kenapa perlu kita takut keselamatan kita bila kita melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita tahu dalam melaksanakan agama Allah itu ada kewajipan-kewajipan yang menyebabkan kita berdosa kalau kita tidak laksanakan. Maka kita katakan dia bukan either or, bukan satu pilihan, pilih satu antara dua. Tidak. Sebab akhirnya bila kita nak kata agama itu hak Allah, maslahat kita ni hak kita sebagai manusia. Sedangkan akhirnya diri kita, keselamatan kita, tubuh kita, nyawa kita, keluarga kita, masyarakat kita, dunia kita, semuanya itu hak siapa sebenarnya? Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila terdapat pertembungan secara zahir antara hukum asal diwajibkan sesuatu perkara perintah dalam agama dengan bertembung dalam satu keadaan yang tertentu bila dilaksanakan akan mengancam nyawa. Nah, kita bukan disuruh pilih satu antara dua, tetapi kita kena memahami bahawa ini juga hak Allah, ini juga tanggungjawab yang Allah perintahkan. Laksanakan agama tetapi jangan sampai merosakkan nikmat, nyawa, kesihatan, tubuh, keluarga, dunia yang Allah amanahkan kepada kita. Maka sebab itu dalam agama terdapat al-muwazanah istilahnya, ya. Terdapat pertimbangan hukum. Dan ini dibincangkan oleh para ulama sebab akhirnya seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, tujuan agama ialah untuk menetapkan maslahat, kebaikan, kesejahteraan untuk manusia. Hukum agama dilaksanakan bila diperintah, ada sedikit bebanan perlu kita hadapi. Tetapi kalau sampai mengancam nyawa, mengancam keselamatan, terdapat keringanan daripada Allah. Sebab Allah bukan Tuhan yang zalim. Wa ma rabbuka bizzalamil lil abid. Itu pengesahan Allah sendiri. Dalam Al-Quran mengatakan, dan Tuhanmu tidaklah berlaku zalim terhadap hamba-hambanya.